Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'anallah bi'ulumihi fid dharain amin. Barang siapa yang ingin mengetahui aib dirinya sendiri, maka ada 4 jalan. Yang pertama, hendaklah dia duduk di hadapan seorang syekh, yakni seorang guru yang mengetahui berbagai aib jiwa. Iaitu guru yang menguasai dengan baik satu cabang ilmu dalam tasawuf ataupun dalam tazkiyah, iaitu ilmu uyubun nafs, ilmu berkenaan dengan keaiban ataupun kecelaan jiwa, sifat-sifat jiwa yang tercela, seperti riak, ujub, hasad, takbur ataupun sombong dan sebagainya. Dan jeli, yakni tajam penglihatannya, muttali' terhadap berbagai cacat yang tersembunyi. Jadi kadang-kadang kecacatan itu tidak kelihatan pada orang yang biasa, tapi dapat dikesan oleh seorang ahlu tazkiyah ataupun orang yang mencapai martabat awliya Allah, kekasih-kasih Allah Ta'ala. Kemudian guru dan syekh tersebut memberitahu berbagai aib dirinya dan jalan terapinya, jalan untuk mengobatinya. Jadi dia mengetahui dalam bentuk umum dan dia juga berupaya untuk mengetahui dalam bentuk khusus, di mana setiap muridnya itu mempunyai penyakit-penyakit jiwa yang berbeza-beza. Jadi dia perhati dan dia mengobati setiap muridnya itu dengan jalan yang berbeza pula. Dia sama macam doktor lah. Cumanya ini doktor jiwa dia panggil, doktor an-nafs. Para syekh ini adalah tabibun nafs, doktor rohani. Jadi sebagaimana doktor jasmani, dia tidak boleh mengobati semua orang dengan ubat yang sama, dengan terapi yang sama. Sebaliknya dia buat diagnosis, buat penelitian dan mencadangkan ubat yang sesuai. Jadi begitulah juga seorang murabbi yang mahir, yang dia mengetahui penyakit secara umum dan juga dia mengetahui, dia mampu untuk melakukan penelitian setiap individu melihat penyakit yang menimpa jiwa individu tersebut. Dan setelah itu barulah dia mencadangkan terapinya. Namun kata Imam Al-Ghazali, keberadaan orang ini, makna syekh ataupun guru sebegini, di zaman sekarang sulit ditemukan. Jadi bayangkanlah zaman dia lahir 450 Hijrah, wafat 504 Hijrah. Kata dia, dah jarang jumpa guru yang memiliki kemahiran yang sebegini. Apatah lagi zaman kita hari ini. Jadi sebab itu kita perlu kepada kekerapan untuk menuntut ilmu. Kerana
Imam Asy-Syatibi pernah mengutuskan satu surat kepada seorang ulama besar, ulama tarbiyah, ulama tazkiyah pada zaman dia, bertanyakan soalan, apakah perlu seseorang itu untuk dia hidup bersama dengan syekh, ya, macam kita tengok pada inilah, ataupun zaman satu ketika dahulu, di mana ibu bapa ni dia akan menghantar anak-anak untuk duduk bersama dengan tok guru di pondok-pondok. Jadi tok guru inilah yang akan mendidik, mengasuh anak-anak dengan semua berjamaahnya, dengan akhlaknya, di samping ilmu. Dan para ulama salafus salih dulu menyatakan bahawa kami apabila bersama dengan guru, kami diajar 9/10 adalah adab dan hanya 1/10 saja ilmu. Jadi adab itu yang banyak. 9/10 adalah adab, akhlak. Dan 1/10 saja ilmu. Jadi adakah perlu, adakah satu kemestian seseorang itu dia mesti bersama dengan guru, hidup dengan guru? Jadi maka dijawab kepada dia, ya, bahawa manusia ini ada dua jenis. Satu manusia yang cerdik, ya, maka dia ini mencukupi dengan dihadir untuk ilmu daripada guru yang siqah, yang dipercayai ilmu dan agamanya. Kemudian dia pulang, dia melaksanakan ilmu tersebut sebagaimana dia pelajari. Satu. Yang keduanya, orang yang tidak memiliki kecerdikan yang mencukupi, maka orang sebegini dia perlu duduk bersama dengan guru. Dididik, diasuh, disesuai dengan zaman kanak-kanak lah. Ya. Jadi kerana itu, mungkin dari segi agak yang sesuai dengan zaman kita pada ini, kita sudah tidak mampu lagi untuk duduk bersama guru kerana kita pun sudah dewasa, ada pekerjaan masing-masing. Maka caranya adalah dengan kita mulazamah syekhul ilmi, dia panggil. Sentiasa berkomitmen dengan guru ilmu, tapi dengan syarat guru yang mampu untuk menyampaikan ilmu yang benar, ilmu yang matang, bukan guru yang masih peringkat cuba-cuba. Dia panggil menjadikan anak-anak murid ini sebagai bahan uji kaji. Itu sangat berisiko lah, kepada murid itu sendiri. Jadi kerana itu kita lebih memilih membaca. Kita lebih memilih membaca dan cuba untuk memahami karya-karya ulama. Seperti kita baca Al-Mustakhlas ini, yang mana intipatinya adalah daripada kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kalau nak berlaku kesilapan pun dalam kesilapan ibarat, memahami ibarat, dan tidak seberat kesilapan dalam menyimpulkan hukum syarak. Ya, jadi bila seseorang itu tak cukup alat, dia tak cukup penguasaan bahasanya, tidak cukup penguasaan usul fiqhnya, tidak cukup penguasaan ilmu nasikh mansukh, tidak cukup penguasaan ilmu mustalah hadis, ilmu hadis ini, lalu dia cuba-cuba untuk beristinbat, sama ada istinbat dari sudut fiqhnya, dari sudut ilmu tazkiyahnya, akhirnya melakukan kesilapan. Dan kadang-kadang kesilapan itu adalah kesilapan yang basic, kesilapan dalam perkara yang asas dan dasar, maka menjadi mangsa lah, diri dia sendiri dan juga mungkin anak-anak muridnya. Jadi sebab itu yang paling baiknya adalah kita membaca karya-karya ulama-ulama yang terdahulu, kita cuba untuk memahaminya. Dan setelah itu terpulang kepada kita lah untuk kita memilih. Kalau di sana ada berbagai pandangan, kita pilih, tak perlu kita heboh-hebohkan.
Ya, kerana yang nak beramal lah kita, dan kita lebih mengetahui dalam pandangan yang banyak itu, mana pandangan yang lebih mudahkan kita untuk melaksanakan agama dengan baik. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah hendaklah dia minta kepada seorang kawan yang jujur, beragama dan tajam penglihatan. Mana minta menjadi pengawas dirinya. Mana kita kena ada teman yang baik, yang jujur. Dan kita minta kepada dia, kamu kalau tengok saya melakukan kesilapan, saya lalai, tolonglah tegur saya. Tolong betulkan saya. Untuk memperhatikan berbagai keadaan dan perbuatannya. Kemudian menunjukkan kepadanya berbagai akhlak tercela, perbuatan yang tidak baik dan aibnya, baik yang batin maupun yang zahir. Hal inilah yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang cerdas dan para ulama besar. Jadi ulama besar ni orang yang cerdik dalam Islam ni. Dalam sejarah Islam kalau kita baca, hatta pemerintah yang hebat, Umar Abdul Aziz, kemudian Harun al-Rashid, mereka ni ada kawan, ada teman yang mana yang menjadi penasihat kepada mereka. Dan ini Nabi SAW sendiri pun menyebutkan dalam satu hadis. Kalau tak silapnya hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Al-maru ala dini khalid. Seseorang itu dia berada di atas agama khalilihi, teman setianya, teman rapatnya. Fan yanzur al-mar' ma'aman yukhalil. Maka hendaklah seseorang itu merhati bersama siapa dia berteman, teman rapat. Jadi bagaimana agama teman dia, begitulah agama dia. Contohnya dibawa di sini Umar bin Abdul Aziz. Umar radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan. Umar berkata, semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan aib diriku. Umar biasa bertanya kepada Salman radhiyallahu anhu tentang aib dirinya. Sayyidina Umar pernah tanya Salman tentang kekurangan dirinya. Ketika Salman datang kepadanya, Umar bertanya, apa yang telah kamu dengar tentang diriku yang tidak kamu sukai? Salman tidak bersedia menyatakannya. Kerana dia segan, dia malu pada Umar. Umar yang begitu hebat, tapi bertanya tentang kekurangan diri. Tetapi setelah didesak terus oleh Umar, akhirnya dia ini Salman menyatakan, aku mendengar bahawa engkau mengumpulkan dua macam kuah dalam satu hidangan dan engkau punya dua jubah. Satu jubah untuk siang hari dan satu jubah lagi untuk malam hari. Jadi bagi para sahabat, bila makan itu dengan dua lauk lah, dua kuah, dua lauk, itu dikira berlebihan. Jadi dia sampai ke telinga dia, Umar ni makan berlebihan bagi lauk. Dan itu juga jubah pun, pakaian pun berlebihan. Siang satu pakaian, malam satu pakaian. Umar bertanya, apakah ada lagi yang kamu dengar selain itu? Salman menjawab, tidak. Yang lain tidak ada. Umar berkata, adapun dua hal itu maka akan aku tinggalkan. Ya. Umar radhiyallahu anhu juga bertanya kepada Huzaifah, seraya berkata, kamu adalah pemegang rahsia Rasulullah SAW tentang orang munafik. Jadi orang munafik ini diceritakan Nabi kepada Huzaifah. Dan Nabi merintahkan Huzaifah agar tidak menceritakan kepada siapa-siapa. Apakah kamu melihat suatu fenomena kemusyrikan dalam diriku, kemunafikan dalam diriku? Ini kena betulkan. Hal tara alayya syai'an min athar nifaq. Bukan kena kemunafik, kesyirikan. Kemunafikan. Jadi oleh kerana Nabi SAW beritahu Huzaifah senarai orang-orang munafik,
Maka Umar bimbang takut dia masuk dalam senarai itu. Maka sebab itu dia tanya Huzaifah, apakah aku ini tergolong dalam senarai orang munafik itu. Sekalipun Umar memiliki kedudukan yang sangat mulia dan tinggi di kalangan para sahabat, tetapi demikianlah tuduhannya terhadap dirinya sendiri. Maknanya dia sebut, maknanya dia melihat dirinya dengan pandangan yang kurang. Maknanya dia sentiasa menuduh diri sendiri, tidak menuduh orang lain. Sekalipun semakin cerdas dan tinggi kedudukan seseorang, seharusnya semakin sedikit rasa ujubnya dan semakin besar tuduhannya terhadap dirinya sendiri, mana celaannya terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau semakin seorang itu semakin cerdas, semakin tinggi kedudukannya, maka dia malu untuk melihat keaiban orang lain dan juga menghalalkan semua keburukan kepada orang lain. Sebaliknya, dia cenderung untuk melihat kekurangan diri sendiri, menghalalkan segala keburukan itu pada diri sendiri, di mana sifat itu adalah baik. Karena bila kita merasakan diri kita ni kurang, maka itu akan mendorong kita untuk membuat pembaikan ataupun penambah baikan. Jarang ada, tapi hal itu pun sangat sulit ditemukan. Sangat sulit kerana kebanyakan orang dia banyak melihat keaiban orang. Jarang ada kawan yang mau meninggalkan. Namun hal itu pun sangat sulit ditemukan. Makna kawan yang boleh berterus terang dengan kita. Kebanyakan jarang ada kawan yang mau meninggalkan basi-basi. Ini terjemahan kepada perkataan al-mudahanah. Al-mudahanah ni adalah dipanggil mengambil hati. Mana tidak berterus terang kerana ingin menjaga hati itu, mana mudahanah. Tidak berterus terang kerana ingin menjaga hati kawan, itu mudahanah. Lalu memberitahukan aib dan meninggalkan kedengkian. Maknanya yang mana meninggalkan, bila dia dapat meninggalkan mudahanah, maka dia dapat beritahu kepada kita aib, mana kecelaan diri kita. Dan atau meninggalkan kedengkian. Dan pada masa sama, dia tidak bersikap dengki. Sehingga tidak melebihi ukuran kewajipan. Jadi bila dia ada kawan pula yang dia sentiasa dengki dengan kita, maka dia akan menambah keburukan kita. Keburukan kita tu tak setara mana, tapi ditambah-tambahnya. Mana itu disebut melebihi ukuran yang kewajipan. Wajib di sini mana yang sewajarnya, seharusnya. Jadi kita tak nak kawan, dua jenis kawan ni. Yang pertama mudahanah. Yang mana yang tidak berterus terang dengan kita kerana nak ambil hati kita saja. Yang keduanya adalah kawan yang mana yang dia ni dengki dengan kita. Bila dengki dengan kita, maka dia akan menambah keburukan kita sehingga menjadikan kita putus asa. Dia menjadikan kita ni tidak yakin dengan diri sendiri lagi. Kerana cerita-cerita dia itu di keburukan yang ditekuk tambah. Yang ketiga hendaklah ia memanfaatkan lisan para musuhnya. Jadi di antara jalan yang ketiga untuk mengetahui aib diri adalah dengan melihat apa yang musuh sebut. Hendaklah dia manfaatkan lisan para musuhnya untuk mengetahui aib dirinya. Kerana mata kebencian mengungkap segala keburukan. Mungkin seseorang bisa lebih banyak mengambil manfaat dari musuh berbuyutan. Makna musuh yang mana turun-temurun berbuyutan. Dalam bahasa Arabnya dia sebut dengan
aduin musyahin, musuh tradisi yang menyebutkan aib-aibnya ketimbang manfaat yang diperolehi dari kawan berbanding. Mana kadang-kadang kita lebih bermanfaat dengan musuh berbanding dan manfaat yang dapat diperolehi dari kawan yang berbasi-basi. Tadi mudahanah tadilah, yang bermuka-muka, yang tidak berterus terang dengan kita kerana ingin menjaga hati kita. Yang berbasi-basi dengan bagai pujian tetapi menyembunyikan aib-aibnya. Jadi musuh ni dia jelas sebab dia musuh kita. Dia tak ada nak ambil muka dengan kita, tak ada nak ambil hati kita, dia akan terus saja. Apa yang dia tengok kekurangan kita, dia akan sebut. Jadi sebab itu dalam kancah politik pada ini sebagai contohnya, ini sepatutnya memang setiap parti politik ni dia kena ambil kira pandangan musuh terhadap dia. Dia kan bukan mengambil kira dia panggil anak-anak buah. Ya, jadi pemimpin ni satu perkara yang sangat bahaya bila dia hidup dengan ahli-ahli. Kerana ahli-ahli ni bila seorang pemimpin itu dah jadi terlalu dominan, terlalu berkuasa ataupun terlalu, dalam bahasa lain kita kata terlalu kudus lah, terlalu disucikan, maka orang tak akan sebut lagi kekurangan-kekurangan dia. Walaupun orang nampak kekurangan tapi orang akan senyap saja. Jadi dia perlu perhatikan apa yang musuh kata tentang dia. PAS sebagai contohnya kena ambil kira apa yang parti lain kata. UMNO kena ambil kira apa yang PAS kata, apa yang PKR kata, atau maknanya musuh nak kata, bersatu dan sebagainya. Sebab itu wujudnya demokrasi ni ada sisi yang sangat baik. Iaitu kebebasan bersuara, menyampaikan pandangan dan sebagainya, musyawarah dan parlimen dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama kita perlu ingat dalam Islam ni dia tidak ada kebebasan yang mutlak. Kita tetap terikat dengan syariat. Dalam kita kebebasan berpolitik, mengeluarkan pandangan, bukan tak boleh sampai tahap kita mengeluarkan pandangan-pandangan bercanggah dengan syariat. Dan dalam kita berkrisis sebagai contohnya, tidak boleh sampai hilang identiti kita sebagai Muslim yang mana disebut oleh syariat. Al-Muslim akhul Muslim. Seorang Muslim adalah saudara kepada seorang Muslim yang lain. Jadi seorang saudara tidak akan mengkhianati saudaranya. Seorang saudara tidak akan mendengki saudaranya. Seorang saudara tidak akan mengkhianat, tidak akan mencela saudara yang lain. Laisal mu'min kalla'an. Laisal mu'min billa'an wala bitta'an. Seorang mukmin itu tidaklah seorang yang suka melaknat orang lain, suka mengenci orang lain dan sebagainya. Jadi akhlak-akhlak syariat ini perlu kita pelihara. Jangan kita terbuai dengan sistem yang kita hanya pinjam saja, bukan sistem kita pun. Padahal orang yang punya basirah hanya saja tabiat manusia cenderung mendustakan musuh dan menilai pernyataannya sebagai kedengkian. Mana biasa dia menilai apa yang musuh sebut itu kerana musuh dengki. Tidak semestinya. Kadang-kadang kerana sifat buruk itu memang ada pada kita. Dan musuh ini dia jujur. Ya. Maka dia menyatakan keburukan kita itu. Tapi kawan-kawan yang sekeliling kita, sebab ada sifat mudahanah, dia tidak menyatakan. Padahal orang yang punya basirah ini mata hati tidak akan mengabaikan manfaat yang dapat diperolehi dari pernyataan musuh-musuhnya. Kerana keburukan-keburukannya pasti akan tersebar melalui lisan mereka. Keempat, hendaklah dia bergaul dengan masyarakat. Jadi di antara
cara untuk mengetahui keaiban diri adalah dengan bergaul dengan masyarakat. Sebab tu satu kesilapan yang sangat besar bila orang kata Imam Ghazali, selepas dia bersuluk, sejak dia bersuluk 10 tahun di Baitul Maqdis, dia sudah tidak bersama dengan masyarakat lagi. Dia seolah macam bertapa. Tidak. Imam Ghazali, dia belajar ketika bersuluk itu, dia meluangkan masa dengan Allah. Kemudian dia ada sesi dia belajar. Sebelum kita dah sebut dah, guru yang mana dia belajar. Yang ketiganya adalah dia menyantuni ataupun dia bersama dengan rakyat bawahan, orang miskin dan sebagainya. Hendaklah dia bergaul dengan masyarakat. Lalu setiap hal yang dilihatnya tercela di tengah kehidupan masyarakat, maka hendaklah dia menuntut dirinya dengan hal tersebut dan menisbahkannya kepada dirinya. Kerana hal-hal yang memprihatinkan merupakan cermin orang mukmin. Wallahu alam. Kenapa dia terjemah begini, hal-hal memprihatinkan. Kalau tengok pada teks bahasa Arabnya, dia menyebutkan bahawa bila kita tengok masyarakat, kesilapan, kecelaan dalam masyarakat, jangan kita menuding pada masyarakat. Sebaliknya kita kena tuding pada diri kita sendiri. Seolah kita mengatakan, kalau masyarakat begitu, mana aku pun begitu. Kerana aku adalah sebahagian daripada masyarakat ini. Dan mungkin juga memberi maksud, kalau masyarakat rosak begitu, mana kesilapan itu adalah kesilapan aku. Mungkin aku tidak menegur mereka, aku tidak mengajar mereka, aku tidak memberi tazkirah, peringatan kepada mereka. Ya, kerana apa? Kenapa kita melihat masyarakat, maka kita kena buat kesimpulan bahasanya itulah kita. Bagaimana masyarakat itu sebenarnya, kita pun macam tu sebenarnya. Walaupun kita kadang-kadang kita perasan kata kita baik. Tapi bila masyarakat kita tidak baik, menunjukkan kita juga tidak baik. Kerana apa? Kata dia, kerana al-mu'min mir'atul mu'min. Kerana seorang mukmin itu adalah cerminan kepada seorang mukmin yang lain. Tapi di sini dia terjemah, kerana hal yang memprihatinkan merupakan cerminan orang mukmin. Rasanya yang paling baiknya adalah dia kekalkan terjemahan yang simple tu, iaitu kerana seorang mukmin adalah cerminan pada mukmin yang lain. Jadi kita boleh nampak diri kita pada kawan kita boleh nampak diri dia pada kita. Kemudian dia melihat aib orang lain sebagai aib dirinya sendiri. Bila dia bersama dengan masyarakat, dia melihat aib orang lain sebagai aib dirinya sendiri. Dan mengetahui bahawa tabiat manusia berbeza tingkatannya dalam mengikuti hawa nafsu. Ini pun, terjemahan ini pun rasanya perlu tambah baikkan. Kerana kata dia, wa ya'lam anna at-tiba' mutaqaribah fi ittiba'il hawa. Kerana semua tabiat manusia dalam mengikuti hawa nafsu ini mutaqaribah, saling berdekatan, bukan berbeza-beza. Yang mutaqaribah, saling berdekatan. Kalau masyarakat kita suka berhibur, sebenarnya kita pun lebih kurang jugalah. Kalau kita masyarakat kita tu, kita mendapati masyarakat yang suka menonton televisyen, yang suka melayani handset. Jadi kita pun lebih kurang juga sebenarnya. Cuma mungkin kita tak segairah mereka. Tapi gairah tu ada. Kerana kita hidup pada zaman ini, zaman masyarakat itu. Sifat yang menjadi atribut salah seorang kawan, maka kawan yang lain tidak terlepas dari dasarnya. Mana dasar menjadi sifat tu tak terlepas. Atau dari hal yang lebih besar darinya. Itu mungkin kita lebih teruk lagi daripada masyarakat, daripada orang lain, atau dari sebahagiannya, ataupun sama kita dengan masyarakat memiliki keinginan atau kecenderungan yang sama. Maka hendaklah dia meriksa dirinya dan membersihkannya dari setiap hal yang dicelanya pada orang lain. Mana kita cuba bersihkan diri
Bukan semata-mata dengan kita menuding kepada masyarakat, mengkritik masyarakat. Sebaliknya, kita menjadikan kita dan masyarakat itu adalah sama. Sama, iaitu perlu diislahkan. Seandainya semua orang meninggalkan apa yang mereka benci dari orang lain, nescaya mereka tidak memerlukan lagi muadib, yakni pemberi pelajaran. Jadi kalau kita belajar daripada kekurangan orang lain untuk kita mengubah diri, maka kata Imam Ghazali, kita tak perlu muadib. Kerana masyarakat itu sudah menjadi muadib kita. Masyarakat itu sudah menjadi muadib kita. Jadi alhamdulillah selesailah kita fasal ini. Fasal yang bab yang kedua. Ya, sekarang lepas ni kita akan masuk bab yang ketiga, iaitu tazkiyatu zakatun nafs. Apa sebenarnya penyucian jiwa? Jadi Imam Syekh Said Hawa, pengarang kitab kita ini, dia menyusun jalan dulu, kemudian baru dia jelaskan maksud penyucian jiwa. Nanti dia akan jelaskan pada penutup bab kedua ni, kenapa dia buat begitu. Kenapa dia buat begitu? Biasa-biasanya buku, dia ta'rif dulu, kemudian barulah dia akan ta'rif solat. Ya, barulah dia akan cerita kepada kita teknik-teknik untuk mengerjakan solat. Tapi Syekh Said Hawa ni, al-alama Said Hawa ni, dia cerita jalan tazkiyah dulu, kemudian baru cerita tazkiyah tu apa. Dia akan jelaskan nanti, kita akan bacalah. Penutup bab kedua ni kita akan baca bersekali dengan bab yang ketiga, kena rentetan daripada itu. Di antaranya dia sebut, nanti kita akan faham nanti. Kerana dia kata dia tidak ingin menjadikan kitab ini sebagai kitab teori. Dia ingin benda tu praktikal. Mana seolah-olah macam kita buat dulu apa yang boleh menyucikan jiwa kita. Setelah itu barulah kita mengetahui apa ni maksudkan dengan penyucian jiwa. Jadi bukan kita sebulan, 2 bulan kita mengaji tentang memahami penyucian jiwa, tapi belum lagi boleh dapat sembahyang, belum dapat berpuasa, belum lagi dapat berzikir. Kenapa? Sibuk dengan mengenali dulu. Dia ingin dalam proses mengenali itu kita sudah pun melakukan tazkiyah. Ya, dalam proses kita nak mentazkiyah itu kita dah beramal dah pun. Itu dipanggil siasat ataupun siasat Said Hawa dalam menyusun kitab ini. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.